Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat tengah hari kepada pengunjung Facebook Mahligai Idaman. Jadi hari ini kita akan membicarakan salah satu spek premium yang ditawarkan oleh Mahligai Idaman buat pelanggan ataupun prospek yang membina rumah dengan Mahligai Idaman. So, hari ini saya bawakan satu produk yang mana kita telah pun bawa masuk ke Mahligai Idaman sejak lebih kurang 1 bulan yang lepas, iaitu untuk setiap pembinaan projek Mahligai Idaman kita akan menggunakan switch dan soket elektrik yang premium. Maksud premium di sini, kalau anda boleh lihat di skrin anda, di hadapan anda, saya bagi tunjuk contoh. Kita guna switch jenis yang besar ya. Yang ini contoh one way one gang. Ini bahasa orang electrical lah, one way one gang. So dia besar ya, satu ni dia besar, satu switch ni dia besar. Dia ada juga yang datang dengan dua, okay. Biasa kita untuk lampu ke, untuk kipas ke, dan kadang-kadang setengah tu tempat ruang tu kita perlukan 3. So dia penuh ya, dalam satu frame dia ni, dia penuh dia punya pemegang untuk switch ni ataupun dia punya button dia. Okey. Jadi macam ni, kalau kita survey harga market di luar, maksudnya anda boleh try survey macam contohnya di kedai electrical, bagi harganya adalah lebih mahal berbanding dengan yang jenis biasa. Jadi kalaulah kontraktor bina rumah gunakan spek macam ni, basically bagi saya setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Tapi kalaupun ada, dia akan melibatkan mungkin penambahan kos. Okay. Tapi di Mahligai Idaman, dengan harga bina rumah dengan kami, barang-barang ini ataupun spek yang kami berikan ini adalah inklusif dengan harga bina rumah kami. Maknanya tidak perlu ada tambahan harga lah. Maknanya bukan masuk dalam kategori aksesori. Kita masuk dalam spek asas untuk bina rumah dengan Mahligai Idaman. Ini contohnya, ini kalau kita guna untuk switch aircon ataupun boleh juga untuk pemanas air bagi bilik air. Dan kita juga ada, cerita sikit, kita pun juga ada yang soket yang jenis USB. Tapi dalam spek kita ni, jenis USB ni kita tak bagi banyak lah. Kita mungkin bagi untuk bilik master bedroom saja. Tapi kalau anda request nak tambah, contoh di tempat-tempat lain, akan ada sedikit tambahan kos. Biasanya kita bagi yang ni lah untuk standard. Jadi di Mahligai Idaman ni, setelah banyak benda yang kita bagi, yang kita katakan dalam kategori premium, dan hari ini kita cerita pasal untuk switch dan soket. Jadi buat anda yang di Kelantan dan Terengganu, buat masa ni Kelantan dengan Terengganu, yang mana kita ada operasi di dua negeri ini, jika anda berminat nak bina rumah dengan Mahligai Idaman, anda boleh hubungi nombor di dalam Facebook ni. Anda akan nampak banyaklah nombor-nombor telefon, iaitu nombor kita punya tim kita, yang mana yang akan memberi penerangan yang lebih detail berkenaan dengan bina rumah. Jadi kalaulah ada berhajat, contohnya minggu depan kita nak masuk puasa ya, kalaulah kebetulan anda di bulan puasa ni ada pulang di sebab-sebab tertentu, perkara-perkara tertentu, anda boleh ambil peluang kalau untuk datang ke Mahligai Idaman punya pejabat. Bulan puasa kita masih buka macam biasa, cuma mungkin operating hour bulan puasa ni kita mungkin dalam pukul 4, pukul tu mungkin dah tutup lah. Cuma kalau prospek yang nak bina rumah dengan Mahligai Idaman, kami di Mahligai Idaman, kalau betul anda serius nak bina rumah dengan kami, kita boleh orang kata berbincang untuk mengeluarkan orang kata satu surat syarikat untuk anda merentas negeri. Contohnya anda orang Kelantan yang berada di KL ke, di Selangor ke, tapi katalah bulan puasa ni, minggu depan dah puasa kan, kata bulan puasa ni anda nak balik ke Kelantan untuk berbincang berkenaan dengan pembinaan rumah di Kelantan ataupun di Terengganu sekalipun. Anda orang Terengganu tapi yang tinggal di luar Terengganu, nak pulang di Terengganu untuk berbincang bagi membina rumah, syarikat Mahligai Idaman, kita boleh keluarkan satu surat untuk anda, untuk orang kata merentas negeri lah, balik ke kampung halaman bagi kita buat perbincangan di pejabat Mahligai Idaman lah.
Jadi benda-benda macam ni dibenarkan jika anda mempunyai urusan, memang dibenarkan oleh orang kata pihak berkuasa lah. Okey, kita ada soalan, kita boleh buka live ini kepada soalan. Kalau saya tengok di sini nama Puan Wahidah ya. Boleh ke kami just nak datang Malaikat Idaman tapi belum mampu bina rumah lagi? Okey. Sebenarnya apabila anda datang ke Malaikat Idaman atau terutama pejabat kami ni, bukanlah bermakna anda datang ni confirm terus kena bina rumah dengan kami. Kami sebenarnya lebih suka jika anda nak dengar dulu, sebenarnya lebih baik sebenarnya untuk anda dengar dulu penerangan. Katalah anda tidak ready lagi nak buat rumah sekarang, katalah kadang-kadang ada setengah prospek kami ni dia nak tunggu kenaikan gaji. Mungkin dia nak buat rumah yang lebih besar. Dengan kelayakan dia sekarang ni, dia mungkin tak rasa macam mungkin tak dapat rumah yang lebih besar sikit, dia nak tunggu kenaikan gaji. Tak apa, boleh datang dulu, dengar dulu penerangan. Malah selain daripada anda datang dengar dulu penerangan, anda boleh bawa ada dua benda anda boleh bawa. Salinan geran tanah, bawa photostat pun boleh. Yang kedua, bawa salinan slip gaji. Kalau kerja kerajaan bagi 3 bulan. Kalau anda kerja swasta mungkin anda bagi slip gaji 6 bulan. Atau kalau ada berniaga sendiri pun nak ada statement bank 6 bulan. Ini bukan nak buat rumah sekarang tau. Maksud saya, tujuan anda datang ni bawa dua perkara ni. Pertama, kita nak tengok bentuk tanah anda yang ada sekarang, yang mana kita boleh bagi advice peringkat awal. Maknanya advice dari sudut apa? Dari sudut berapa saiz rumah yang sesuai untuk tanah ni. Dan yang keduanya, macam mana kita nak tengok bukaan tanah itu sendiri, dia punya lebar, dia punya panjang, apa semua ini sebenarnya memain peranan kepada bentuk rumah yang akan dibina kelak. Jadi kalau datang bawa dua perkara ni, bukan maksud anda kena confirm jadi buat rumah dengan Mahligai ya. Anda datang, kita bagi penerangan dulu, kita bagi advice dulu. Maknanya kita ni macam consultant jugalah. Dari sudut untuk pertama tadi salinan geran tanah anda. Sebab kadang-kadang ada kita juga ada sebilangan kes yang kita jumpa yang mana apabila dia bawa geran tanah dia tu, dia nak buat rumah segera, tapi bila ada masalah, contoh masalah apa, geran tanah tu masih lagi berkongsi. Contohnya ada 2-3 nama dalam geran tanah tu. Yang kedua, contohnya geran tanah tu ada, selain daripada berkongsi pula, ada pula yang meninggal. Contohnya nama tanah tu nama mak kan. Kita nak bina atas nama mak, tapi mak tu dah arwah. Jadi mak tu dah tak ada, tapi dalam geran tanah masih nama mak. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya penting untuk jumpa di peringkat awal, kerana kita akan bagi advice apa yang perlu dibuat. Sebab selagi tak selesai isu, macam contohnya ada penama yang meninggal dalam geran tanah, ataupun selagi tidak selesai soal pembahagian, contoh ada 2-3 nama dalam geran tanah, maknanya kita nak buat pecah sepadan ke pecah bahagian ke, anda tak boleh nak proceed nak bina rumah jika anda berasal nak bina rumah secara menggunakan pinjaman perumahan. Jadi kita kena selesaikan yang itu dulu. Sebab itu penting datang awal, walaupun tidak kata akan buat rumah sekarang ataupun dalam masa terdekat, tapi kalau dapat advice yang tepat, yang betul daripada pihak kami, maksudnya perjalanan anda nak menuju ke tempoh masa nak bina rumah tu, anda melalui the right track. Maknanya anda tidaklah orang kata time rasa nak bina je, baru masa tu nak pergi jumpa, tiba-tiba kita tengok ada masalah. Sebenarnya benda tu anda dah tahu dah 5-6 bulan lepas. Anda sepatutnya datang jumpa kami, tapi anda datang 5-6 bulan kemudian, anda bawa, kita tengok ada masalah, kena selesaikan dulu masalah, ambil masa lagi 5-6 bulan. Contoh, itu contoh. Jadi yang pertama salinan geran tanah. Yang kedua, soal slip gaji. Okay, slip gaji ni penting kerana di sini kita akan bantu anda untuk kira kelayakan pinjaman perumahan anda. Jadi kalau orang kerja kerajaan, dia bawa slip gaji 3 bulan dia, kita kira kan, kita akan bagi tahu apa benda dalam slip gaji dia ni. Sebab ada benda-benda yang kita kena terangkan kepada pembeli. Contohnya untuk pembinaan rumah menggunakan loan kerajaan. Saya cerita contoh ada loan yang tidak dikira di dalam salinan slip gaji. Contohnya loan kereta. Saya kata loan kereta kan tak ada dalam potongan dalam slip gaji, dia tidak tertera dalam slip gaji. Jadi biasanya untuk pinjaman perumahan kerajaan dia tak ambil kira. Tetapi berlainan pula dengan kalau orang kerja swasta. Orang kerja swasta pula, walaupun tak ada dalam slip gaji, tapi sebab bila kerja swasta, pilihan yang ada nak buat rumah adalah menggunakan pinjaman bank, pinjaman perumahan dengan bank. Jadi bank dia ambil kira potongan semua benda. Tapi pinjaman kerajaan dia ada special. Benda-benda begini, detail-detail macam ni yang kita akan cerita semasa penerangan anda datang dibina rumah dengan kami. Dengar dulu, balik boleh berbincang suami isteri.
macam mana. Kalau anda kata boleh proceed, kita boleh proceed. Ataupun kalau anda rasa macam kita tunggu dulu, kita dapatkan advice dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ada soalan tentang bina rumah di Kelantan dengan Terengganu, anda boleh ajukan di ruangan live kami ni sekarang. Ada soalan lain ke? Jadi selain sementara saya menunggu soalan-soalan lain, kalau ada saya akan bagi penerangan sedikit sebanyaklah bina rumah dengan Malaikat Idaman lah. Kata selain kita cerita hari ini tentang spek premium yang kita ada, kita juga akan orang kata cerita juga secara ringkas lah untuk bina rumah ni. Jadi benda asas untuk bina rumah ni pertamanya adalah kita kena buat pelan rumah dulu. Okey, di Malaikat Idaman kelebihan kami adalah setiap rekaan desain rumah anda berbeza dengan pelanggan A dan pelanggan B dan pelanggan C. Jadi kalau anda lihat dalam kita punya portfolio yang kita paparkan di Facebook pun, sebenarnya rumah customer tidak sama. Wah, rumah kalau ada 100 gambar rumah yang berbeza pun, 100 ni ada beza dia. Sama ada beza dari sudut design dia, rekaan dia, aksesoris dia, color dia. Jadi bukan, maknanya kelebihan kita di situ, pertama kita nak buat pelan rumah di Malaikat Idaman, pelan rumah setiap customer itu unik lah orang kata. Okay? Nombor satu. Dan apabila kita kena selesaikan pelan rumah ni, dia berkait rapat dengan tanah yang kita ada sekarang. Sebab tu saya kata kalau datang jumpa dengan kami ni, kami minta dulu salinan geran tanah. Sebab kita nak tengok anything yang atas tanah tu berdasarkan geran tanah tu sendirilah. Dan selepas kita orang kata buat lakaran pelan rumah, step-step nak buat rumah ni, jadi urusan ni semua diuruskan oleh Malaikat Idaman. Dan yang selepas daripada itu, kita selesai bahagian pelan rumah dan kita akan pergi kepada kelulusan majlis daerah. Ini pun kita dapatkan kelulusan ini, Malaikat Idaman yang akan uruskan. Okey, selepas lulus kelulusan majlis daerah apa semua, kita akan pergi ke peringkat akhir sebelum pembinaan adalah urusan untuk memohon pinjaman perumahan. Jadi urusan memohon pinjaman perumahan pun Malaikat uruskan juga. Jadi kita buat A sampai Z. Sampailah kita kata lulus pinjaman tu, kita akan start pembinaan. Dan pembinaan ni biasanya berapa lama pembinaan? Okey, sebelum saya cerita berapa lama tempoh pembinaan, ada satu soalan lagi. Saya jawab dulu soalan. Saya dah settle proses sign pinjaman LPPSA, biasa proses bina rumah berapa lama? Okey, dia macam ni. Bila kita sebut tentang pembinaan bina rumah ni, apabila orang kata pinjaman perumahan itu lulus, pertama dia lulus pinjaman. Selepas lulus pinjaman, dia akan pergi ke step kedua, gadaian. Gadaian ni maksudnya geran tanah anda itu akan dicagar kepada tadi LPPSA. Soalan tadi pinjaman LPPSA ni pinjaman loan kerajaan lah. Jadi dia kena cagarkan dulu. Selesai sahaja proses cagaran itu, maksudnya geran tanah sudah berada di LPPSA dan sudah selesai dah, dia dicagarkan, barulah kita akan start pembinaan. Jadi jangka masanya berapa lama? Dia sebenarnya bergantung kepada berapa cepat LPPSA itu proses untuk proses gadaian lah, dan juga pejabat tanah lah. Sebab yang gadaian kita hantar ke pejabat tanah, lepas tu lepas dapat daripada pejabat tanah kita akan hantar kepada LPPSA untuk simpanan rekod dia orang, dokumen-dokumen ni, dokumen geran tanah yang original ni. Jadi seberapa cepat itu bergantung kepada mereka, tapi pengalaman lepas lah, selepas lulus pinjaman ni kita kena bagi masa 1 bulan ke mungkin sekitar ke 2 bulan untuk orang kata proses gadaian itu selesai. Biasanya selepas tu kita akan start pembinaan. Jadi berapa lama pembinaan pula? Okey, pembinaan ni berapa lama ni kita kena tengok bila kita start pembinaan. Sebagai contoh, kita bagi contoh, satunya kita tengok saiz rumah tu sendiri. Saiz rumah memain peranan untuk proses bina rumah. Tapi saya boleh katakan majoriti lah untuk sebuah rumah banglo ni, dia 12 bulan sehingga 16 bulan sehingga 18 bulan. Bergantung pada saiz. Kenapa? Okey, kadang-kadang orang tanya saya, kenapa rumah yang Malaikat buat yang hari tu 12 bulan, tapi rumah ni saya lebih kurang sama 14 bulan. Okey, sebab tu saya cerita untuk pembinaan ni dia tak sama. Setiap site pembinaan ni satu lokasi dengan satu lokasi, walaupun saya sama, mungkin design pun sama pun, tapi dia banyak faktor. Okey, pertama bila kita tengok bila dia start. Kadang-kadang kalau kita start pembinaan, contohnya bulan puasa. Kita cerita bulan puasa. Bulan puasa kita tahu
Macam kalau di Kelantan ni kita gunakan tukang kita sendiri, orang Melayu, orang yang beragama Islam, dia orang pun puasa. Yang tak puasa tu saya tak tahulah, tapi kebanyakan dia orang ni puasa. Bila dia orang puasa, maksudnya bila dia orang masuk kerja biasanya selepas sahur, waktu subuh, lepas tu pukul 7 apa ni masuk kerja, biasanya tengah hari tu dia dah nak balik dah. Itu contoh cerita bulan puasa tau. Okey. Jadi bila bulan puasa, walaupun ada berlaku pembinaan, kerja tu slow, efektif rate dia tu kurang. Okey. Tu nombor satu bila kita start. Dan yang kedua, kita kena tengok juga pembinaan kita ni jatuh tak. Kalau pada musim hujan. Okay. Pada musim hujan di Kelantan Terengganu ni, kalau bulan 11 masuk bulan 12, bulan 1 lah orang kata paling maksimum sampai bulan 1, kita ada monsun di sini. Jadi masa ni kalau kerja pembinaan anda berlaku, yang utamanya berlaku pada musim hujan, memang kerja akan jadi perlahan. Dan kita tak boleh nak baca lah. Macam saya bagi contoh. Kalau rumah tu dah bertutup, dah beratap semua, kerja tinggal yang di bahagian dalaman, maknanya kerja finishing, pasang mozaik, nak pasang tingkap ke apa ke, kerja macam tu musim hujan boleh buat. Tapi kita kena tengok juga faktor lain pula. Kali-kali kita nak cerita faktor ni banyak sebenarnya. Cuma saya nak cerita kalau pembinaan cuma tempoh masa 12 sampai 16 bulan, ataupun kadang-kadang kalau rumah tu besar juga mungkin pergi ke 18 bulan lah. Jadi benda-benda faktor ini, pertukaran tukar pun main peranan ya tuan-tuan. Pertukaran tukar ni maksudnya macam ni. Rumah ni bila kita buat, pertamanya tukang struktur yang akan masuk. Tukang struktur ni dia akan buat footing, naik tiang, naik ikat bata apa semua, naik keraka bumbung, naik atap apa semua. Okey, sampai peringkat dia selesai, dia akan beralih tukang. Maknanya bukan tukang yang sama. Dia beralih kepada, contohnya kita nak masuk plastering dinding, nak plaster dinding. Selepas dah siap pun nak plaster dinding. Plaster dinding kita akan hire tukang plaster. Dan maksudnya dia ada berlaku peralihan tukang. Peralihan tukang ni bukan maksudnya habis tukang struktur hari ni, esok tukang plaster tu masuk. Dia bukan macam tu dia punya perjalanan pembinaan rumah ni. Dia akan ada gap. Gap ni maksud dia kadang-kadang orang kata yang tukang plaster tu tengah buat job di tempat lain. So kita dah book dia. Jadi bila kita dah book dia, so kita kena ambil masa sedikit. Apa ni orang kata kadang-kadang seminggu dia nak siapkan tempat lain, 2 minggu. So akan ada gap. Kita tak boleh nak lompat step pembinaan ni. Kita tak boleh kata okey, tukang plaster tak boleh datang dalam seminggu 2 ni sebab dia tengah siap ke tempat lain. Kita nak buat benda lain dulu. Contohnya nak buat benda yang tak berkait dengan plaster. Contoh kita pasang mozaik lah dulu. Dia tak boleh. Dia step dia kena ikut step. Malah untuk urusan claim pun, maknanya sebagai pemaju ataupun kontraktor yang buat rumah pun, dia akan orang kata claim mengikut progress. Progress tu dia ada step kerja dia. Apa benda kena buat, selepasnya apa dia, lepasnya apa dia. Okey, tu detail lah ya sebenarnya cerita tu. Okey, soalan yang seterusnya saya terima, geran nama saya KWSP 2 nama suami, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Yang ni tak apa, datang nanti kita akan cerita. Boleh buat, yang tu boleh buat. Kalau contohnya pinjaman nama suami lah sebagai contoh, atau pinjaman nama isteri lah. Tapi nak guna ambil duit KWSP account 2 untuk keluarkan yang nama suami, boleh. Ataupun sebaliknya, loan nama suami tapi isteri pun ada KWSP account 2 nak keluarkan, boleh. Cuma ada dia punya syarat-syarat dia lah. Yang tu saya rasa saya tak cerita detail hari ni sebab kalau tak jadi panjang live video kita. Apa lagi soalan yang ada? Pekerja ulang alik ke? Yes, pekerja ulang alik lah. Kalau pembinaan ni, kalau saya cerita, kalau di Kelantan kita guna orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni dia orang setempat saja. Kadang-kadang dia rentas daerah macam tu je. So dia tidaklah tinggal macam orang kata kalau pekerja Indonesia, dia akan tinggal di situ. Tapi orang kita ni dia ada rumah, ada anak bini, dia orang akan balik tiap hari. Berulang alik lah. Setakat ni alhamdulillah cepat dan pantas pengurusan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Cuma saya kena bagi benda perkara cerita tentang benda yang jujur ya. Maknanya pembinaan ni bukan kita tidak boleh expect. Ni cerita sikit pasal pembinaan ya, tuan-tuan ya. Dia tidak boleh expect contohnya struktur cepat. Kadang-kadang kita rasa macam bila masuk finishing kita rasa macam lambat ke, kita rasa macam tak ada tukang ke. Sebenarnya bila beralih tukang tu benda biasa.
tukang tu tak ada, bukan sebab kita orang kata kita tak ada tukang, tapi kita dah book tukang. Biasanya kita sudah book tukang tapi dia ada job tempat lain, dia kena sudahkan dulu. That's why kadang-kadang bila masuk finishing ni, kadang-kadang orang rasa tempo dia tu ambil masa sedikit berbanding dengan structure. Sebab structure ni dia seorang je. Tukang structure ni, dia group dia fokus structure je. Tapi bila masuk finishing, dia banyak jenis tukang yang akan involve. Tukang plaster, tukang cat lain, maknanya group yang lain. Tukang pasang mozaik, group yang lain. Tukang shilling kapur pun group lain. So dia orang ni ada specialist masing-masing. Bila masuk finishing, dia banyak sub-sub tukang yang ada, dan dia akan banyak orang kata berlaku peralihan tukang apa semua. Jadi bila berlaku peralihan, setiap kali peralihan tu kadang-kadang ada gap. Tapi kalau dia cepat, dia boleh masuk segeralah. Okey. Boleh buat tak pembayaran secara tunai tanpa bank, tanpa buat loan bank Encik Azhari Rahim? Boleh. Maknanya di Mahligai Idaman ni bukan sekadar kita buat rumah secara pinjaman perumahan, tapi secara cash pun kita buat. Okey, if nak buat rumah secara cash, Puan Aida, duit kena bayar ikut progress atau macam mana? Yes, betul. Kita buat rumah secara cash ni dia ada term yang berbeza lah berbanding dengan pinjaman secara pinjaman. Sebab biasanya apa yang kita buat, apabila buat rumah secara tunai, kita akan advance progress lah. Duit ni sebenarnya advance progress ni dia boleh dua. Maknanya contohnya kalau agreement kita tetap sign macam biasa, cuma advance progress ni sebagai contohnya, sebelum kita start pembinaan tu kita akan minta dulu 20% sebagai contoh. Kalau jadual tu 20%, kita minta 20%, customer kena bayar dulu 20% baru kita start progress. Tapi boleh juga kalau kata duit tu dipark di lawyer. Contoh 20% ni advance dulu, bayar dulu, tapi bukan kepada saya, bukan kepada Mahligai Idaman, tapi masuk ke lawyer. Cuma fees lawyer kena tanggung lah, pembeli kena tanggung lah, prospek pelanggan kena tanggung. Mungkin dia tidak semahal, dia punya rate dia mungkin murah berbanding dengan kalau rate lawyer fee untuk pinjaman. Sebab bila buat cash ni dia tidak melibatkan dokumen, orang kata kena buat proses pengganda janji apa semua whatsoever lah. Dia lebih kepada perjanjian bina rumah saja, dia punya fees dia. Jadi kalau part di lawyer 20%, apabila saya achieve, Mahligai Idaman achieve 20%, kita akan claim dengan lawyer. Jadi cara kita claim, biasanya kita akan hantar, orang kata kita akan hantar bila kita claim, kita akan hantar satunya kesiapan lah, sijil daripada arkitek. Sorry saya. Okey, Puan saya pelan rumah saya super delay harap. Okey, tak apa, yang ni Puan Syahda saya akan cuba check kejap lagi. Pelukis plan tengah rehat sekarang pukul 1.30. Saya akan check dekat mana Puan Syahda punya progress plan rumah. Sebab sekarang ni plan rumah saya rasa banyak diorang tengah buat, dia agak busy juga. Cuma saya check yang Puan Syahda tu ya. Okey, ada soalan lain ke? Nanti kita akan saya akan personally suruh pelukis plan kita suruh bagi tahu Puan Syahda status yang Puan Syahda punya plan rumah tu dekat mana sekarang, dan bila jangkanya lah selesai ke apa step-step seterusnya lah. Okey, ada lagi soalan sebelum kita mengakhiri live kita? Cik Fahmi Hakimi, design rumah ni dari klien atau Mahligai yang design? Okey, input dari customer pertama sekali dia macam ni. Kalau anda datang ke Mahligai Idaman, biasanya kita akan tunjuk dulu design-design yang kita ada lah. Kita ada buku design-design yang kita print out sendiri, yang kita hantar printing. So, kita akan tunjuk itu dulu. Jadi anda datang, anda boleh tengok belik, ada banyak juga design yang kita ada. Hanya macam buku jap. Okay. Buku ni kalau anda datang buku ni special sebab kita print tebal. Kita print tebal. Kalau anda adalah customer Mahligai Idaman yang proses plan datang nak buat rumah, kita boleh bagi free buku ni. Buku tebal ni ada berapa page ni? 84 page. Page 84. So ini pun sebahagian saja daripada design Mahligai Idaman. Tapi nak contohnya, kalau anda datang pertama ni kita akan tunjuk dulu. Okey, buku-buku ni ada macam-macam design. Saya boleh tunjuk. Mungkin boleh larikan yang ni dulu. Kita alihkan dulu lah yang ni. Okey,
kalau anda tengok, kita ada contoh-contoh pelan rumah dan juga ini sebagai contoh dah. Ini pelan lantai lebih kurang. Okey, ini design 3D dia. Dia adalah ada yang 3 bilik, ada 4 bilik, ada 2 tingkat, macam-macam lah kita ada. So yang ni kalau anda buka file dengan Mahligai Idaman, kita boleh bagi free. Buka file ni katanya lepas pergi penerangan ni, anda confirm setuju nak bina rumah dengan Mahligai Idaman, anda akan bayar untuk buka file lah. Buka file ni maknanya confirm jadi pelanggan Mahligai Idaman lah. Buka file dia panggil. Jadi kita akan bagi buku ni free untuk anda balik buat rujukan di rumah lah. Okay, design dia, saya cerita dia, kita tunjuk dulu yang ni. Selepas kita tunjuk yang ni, okay, customer prospek ada input dia. Customer ada input dia. Jadi kalau dia boleh bagi kepada pelukis pelan apa input yang dia orang kata ada dalam fikiran dia. Mungkin dia pun pergi dah survey rumah kawan-kawan apa semua kan, ataupun tengok kat internet apa semua. So dia nak ada input yang dia nak supaya pelukis pelan kita apply ke atas design tu pun boleh. So basically the reason is kita bagi contoh design ni adalah sebenarnya kebanyakan orang datang, kadang-kadang yang pengalaman kita yang datang ni biasanya dalam idea dia dah ada idea, tetapi idea dia terlalu kasar, nak terjemahkan tu dia kena ada satu rujukan. So this is the books for you lah untuk semua prospek Mahligai Idaman. Kita bagi 84 pages free saja kepada hardcover kepada pelanggan Mahligai Idaman. Kalau yang datang yang buka file dengan kita boleh bagilah. Buku ni sebenarnya kita tak jual di luar. Actually ni hanya khusus untuk pelanggan Mahligai Idaman. Okey, Puan Syahadah, cuma Pak Arkitek yang lambat. Okey, yang ni saya akan update yang ni. Saya nak tahu arkitek mana, sebab betul diakui juga mungkin sebab arkitek tu banyak job ke macam mana. Saya akan check yang tu Puan Syahadah ya. Minta maaf ya, saya akan check balik dekat arkitek. Arkitek ni bukan kita tau. Untuk maknanya Mahligai Idaman dah okey, kita dah buat. Tapi parts arkitek, sebab kita kena faham bila kita buat lukis plan, yang akan luluskan adalah arkitek. Arkitek ni bukan kita. Kita hanya adalah kita buat design dan kita dapat approval daripada arkitek untuk design tersebut. Sebab hanya ada approval arkitek ataupun pelukis plan yang berdaftar saja yang boleh submit ke majlis daerah. Jadi di situ kadang-kadang bukan orang kata belah kita, cuma kita try push dia orang lah supaya boleh lebih cepat. Dan yang Puan Syahadah, saya akan take note itu, saya akan make sure benda tu boleh berjalan seperti orang kata sepatutnya, yang sebelum-sebelum ni lah. Orang kata yang sepatutnya cepat lah. Okay, saya akan check yang tu. Cik Kuasa Mimpi, salam, saya sekarang tengah alhamdulillah puas hati. Saya nak tanya, pintu tandas memang dah tak pakai pintu HDF ke? Okay, dia macam ni. Saya jujurnya, okay, bila kita buat pembinaan ni, pertama kita belajar daripada pengalaman lah. Sebab kita sebagai seorang kontraktor ke apa ke ataupun pemaju, kita involve lebih berbelas tahun dalam bidang pembinaan. Jadi bila kita contohnya, bila kita guna barang-barang tertentu untuk bina rumah, kita akan tengok apa result dia, hasil dia untuk customer yang tinggal di rumah, yang duduk di situ selama tempoh warranty 1 tahun. Apa efek dia barang-barang tu. Jadi saya tidak recommend sebenarnya HDF sebelum ni memang kita guna untuk pintu tandas. Pintu HDF ni kalau anda tak tahu, ini adalah pintu orang kata macam engineering wood lah. Engineering wood ni maknanya dia bukan total solid kayu. Tapi bila kita sebut tentang tandas ataupun toilet ataupun bilik air, dia tempat yang basah. Jadi bila dia tempat yang basah, sebenarnya walaupun engineering wood tu lebih baik dah daripada pintu kayu, okay, tetapi sebab dia masih lagi material dia masih lagi kayu. So dia lama-lama dia akan lama-lama tu mungkin 1 tahun 2 tahun dia punya laminate, dia punya pintu tu, lapisan pintu tu dia akan terkopak. Jadi sebenarnya benda ni kita tak berapa suka sebenarnya. Bila kita buat rumah, kita kena baiki dalam tempoh warranty. Saya pun tak suka, dan sebenarnya saya pun tak suka kalau customer satu tahap dia pun kena keluarkan duit, walaupun selepas tempoh warranty dia kena keluarkan duit untuk ganti benda tu. Kita pun kalau boleh nak kurangkan isu-isu komplain yang ada lah. Maksudnya dalam pembinaan dia tak boleh. Memang kita tahu tidak 100% perfect, tetapi benda yang kita boleh elak, barang yang lebih baik, yang maknanya contohnya sekarang kita lebih recommend orang guna pintu aluminium untuk pintu bilik air. Sebab masalah kembang kecut tu tak ada. Pintu kayu ni kok mana-mana pun kembang kecut, tuan-tuan dan puan.
dia pintu kayu sekarang ni, kalau kita pakai pintu kayu yang mahal pun, tak ada jaminan bahawa tidak akan berlaku kembang kecut kayu tu. Apabila kena air, memang dia akan jadi masalah. Dia akan jadi, orang kata, kembang, dan orang kata bila dia kembang tu bila kena air, so nanti susah nak buka. Kadang-kadang berlaku bila musim panas, bila kita contohnya ruang dalam rumah tu, orang kata kita tutup pintu tingkap apa semua, kita pergi kerja, dia jadi berkuam. Berkuam ni jadi suhu panas dalam rumah ni. Pintu tu kalau dia kecut, pintu kayu dia akan kecut. Bila dia kecut, dia akan nampak gap. Nampak gap tu yang kita tak nak. Dia akan timbul komplain lah daripada pihak customer. Okey. Okey, Puan Syahadah, tak apa, saya akan take note benda ni. Saya akan check selepas waktu rehat nanti, dekat mana sekarang berada dan bila jangka lulus lah. Sebenarnya kita ada sesi dengan perbincangan dengan pihak arkitek untuk mempercepatkan proses plan ni. Kita dah buat dah sesi bulan lepas. Cuma kalau benda tu masih lagi happening untuk sekarang, kita akan double check lagi lah, sekali lagi, sebab benda ni ada persetujuan antara kita dengan arkitek lah untuk mempercepatkan proses approval daripada pihak arkitek. Ada kita punya discussion antara saya sendiri dengan pihak tim arkitek lah. Okey, jadi saya rasa itu saja buat masa ni. Jadi kalau anda yang baru saja masuk tengok live ni, basically anda boleh dengar balik, rewind balik selepas habis video ni, tengok apa yang saya terangkan. Pasal pertama saya cerita Swiss dan soket. Okey, saya dah cerita Swiss dan soket, premium spec yang kita guna untuk prospek Mahligai Idaman ataupun pelanggan Mahligai Idaman. Yang kedua, kita cerita sedikit sebanyak tentang flow bina rumah. Tapi kadang-kadang saya ni suka cerita, bila masuk cerita dia jadi detail. Jadi detail ni kadang-kadang orang pening. Kalau dalam live pening lah, tapi kalau dia dengar dekat office kita ni okey lah. Kita bagi penerangan ni tidaklah kata tergaduh-gaduh sangat kan. Kalau dalam live ni kita tergaduh-gaduh sikit. Kita nak masuk topik ni, nak masuk topik B, nak masuk topik C, nak masuk topik D kan. Sebab kita nak cuba rangkumkan dalam tempoh masa yang ringkas ini live kita maklumat-maklumat sebanyak mungkin untuk anda yang berhajat nak bina rumah. Sekali lagi, kalau anda berhajat nak rentas negeri, nak balik untuk bina rumah di Kelantan dengan Terengganu, boleh kontak, hubungi kita punya pegawai marketing kita, tim marketing kita. Kita akan keluarkan surat untuk anda rentas negeri. Tapi syarat ya, datang kena bincang pasal rumah, urusan bina rumah ya. Bukan surat tu tiket untuk bercuti-cuti lah ya. Okey, terutama sekali orang Kelantan, Terengganu yang duduk di luar. Contohnya nak balik bulan puasa ni, minggu depan kita dah puasa. Nak bincang pasal bina rumah tapi nak rentas negeri, tak ada sebab. Tapi kita boleh keluarkan suatu surat untuk anda boleh rentas negeri. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi yang artinya waktu lunch sekarang ni. Jadi selamat menyambut selera dan nanti kita buat live lagi tentang topik lain pula. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.